Shalom, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam ibadah atas talian. Jangan sedih walaupun kita tidak dapat berkumpul di dalam gereja. Ketahuilah kita lah gereja Tuhan yang tanpa shilling, tanpa dinding. Di mana kita berada, kita tetap memuji Tuhan, menaikkan doa dan puji-pujian kita. Amin. Jangan pernah ragu kesetiaan Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Naikkan pujian kita dari hati kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu
memperkatakan berkat ini atas keluarga kita, atas anak-anak kita ya. Sambil kita menyanyikan, sambil kita ingat akan firman Tuhan, berkat Tuhan seperti dalam Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Juga dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga 26. Ini adalah ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambil kita menyanyikan, kita mendoakan, kita memberkati orang-orang yang kita kenal dan yang terefek kesan dari pandemi corona. Mari sama-sama kita nyanyikan, The Lord bless you and keep you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Sekali lagi kita nyanyikan, The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and keep you peace. Kita sepakat serukan amin.
kucar-kacir. Senjata kita hanyalah doa dan worship. Worship adalah weapon kita. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di tengah pandemik, di tengah kucar-kacir yang berlaku. Kita mengingat orang yang terkesan dengan pandemik. Ada yang tidak dapat bekerja, hilang pendapatan. Tuhan ada, Tuhan melihat. Apa yang menekan kita makin agresif. Justru kita makin agresif memuji Tuhan. Kita lihat seperti mata Kaleb. Walaupun pengintai yang lain menampak seperti kekalahan, tapi Kaleb different spirit. Kita mau jadi seperti Kaleb, different spirit. Lihat situasi bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman. Haleluya. Haleluya.
Shalom jemaah yang dikasihi di HCC. Terima kasih kepada HCC kerana memberi saya peluang sekali lagi untuk berkongsi dengan anda semua menggunakan firman Tuhan. Ya, memang sekarang ini ialah masih di bawah COVID-19 punya PKP dan malangnya saya tidak dapat bersama dengan anda di gereja untuk berkongsi firman Tuhan. Namun begitu, saya bersyukur kerana ada peluang untuk berkongsi firman Tuhan dan saya akan meneruskan siri yang telah dimulakan, iaitu berkaitan dengan 7 gereja yang terkandung di dalam buku Wahyu. Ya, saya ingat tahun lalu saya telah datang ke gereja dan berkongsi tentang satu gereja di antara 7 di dalam buku Wahyu ini, iaitu gereja Efesus. Sekarang, selepas satu jangka masa yang agak panjang, saya sekarang akan berkongsi tentang sebuah lagi gereja, iaitu gereja Tiatira yang terkandung di dalam buku Wahyu ini. Izinkan saya untuk mengulang kaji sedikit tentang apa yang telah dikongsi dahulu tentang buku Wahyu ini. Di dalam bab 1 buku Wahyu ini, terdapat 3 ciri yang unik di dalam pendahuluan dalam bab 1 ini. Yang pertama, ialah dalam bab 1 ayat 1, diberikan tajuk buku ini, iaitu Wahyu Yesus Kristus. Keduanya, terkandung juga di dalam buku Wahyu ini satu janji, ya, di dalam yang terkandung di dalam bab 1 ayat 3. Dan janji ini berbunyi demikian: diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat dalamnya, kerana masanya sudah dekat. Jadi, di dalam ini dikatakan bahawa orang yang mengkaji dan membaca, mendengar dan pentingnya mematuhi kata-kata nubuat ini akan diberkati. Dan sebabnya ialah dalam buku Wahyu diberikan satu amaran untuk bersiap sedia untuk masa yang genting, masa yang mencabar, dan masa di mana gereja akan dianiaya dan disusahkan oleh orang-orang tertentu dalam masa yang akan datang, iaitu apabila apa yang dipanggil sebagai akhir zaman. Jadi dalam buku ini konteksnya keseluruhannya ialah untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi masa yang susah ini. Ketiganya, bukan sahaja diberikan tajuk buku dan satu janji, tetapi juga diberikan satu rangkah untuk buku ini. Dan hal ini telah diberikan dalam ayat yang ke-19 di dalam bab 1 juga. Dikatakan sini, ayat 19, oleh itu, tuliskanlah pertama apa yang telah dilihat. Ya, apa yang kau lihat. Ya. Jadi yang pertama ialah apa yang telah lihat dalam yang seperti yang terkandung dalam bab 1. Kemudian keduanya dikatakan baik yang ada sekarang maupun yang akan terjadi. Ya. Jadi ada keduanya ialah apa yang ada sekarang. Dan ini terkandung dalam bab 2 dan bab 3. Iaitu berkaitan dengan konteks 7 gereja yang mewakili 7 jenis gereja yang sedia ada di dunia ini. Dan yang ketiga ialah apa yang akan terjadi. Jadi dalam bab 4 sampai bab 22, kita membaca tentang apa yang akan terjadi. Khususnya bila masa kedatangan Yesus yang kedua sudah mendekati.
Jadi oleh sebab itu, rangka buku itu telah diberikan daripada bab 1 sampai ke bab yang terakhir dalam bab 22. Ya, seterusnya kita telah pun juga memperlihatkan ataupun melihat susunan 7 gereja itu. Ada 7 buah gereja yang bukan gereja yang palsu ataupun gereja yang direka. Ia adalah gereja yang betul-betul wujud pada masa Yohanes menulis buku ini. Ada 7 gereja, iaitu 7 yang disusun mengikut satu bulatan, ya, iaitu bermula daripada Efesus, pergi ke Smyrna, kemudian Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, kami akan memberi tumpuan kepada Thyatira. Dan kalau kita lihat di dalam susunan di dalam peta ini, kita akan lihat bahawa Thyatira itu terletak di sebelah timur, ya. Dan mengikut susunannya ialah selepas gereja di Pergamus. Jadi itu perkara itu sangat penting, sebab nanti kita akan lihat apakah kaitan antara Thyatira dengan Pergamus ini. Dan untuk kali ini, saya ingin memperkenalkan satu perkara yang mungkin baru berkaitan dengan 7 gereja ini. Khususnya kepada susunan yang kita lihat dalam buku ini. Hal ini ialah satu kaedah yang biasanya digunakan oleh penulis-penulis Ibrani. Ya. Mereka suka menggunakan satu kaedah yang dikenal dengan dalam bahasa Inggeris chiasm. Kalau dalam bahasa Melayu susah untuk cari penterjemahannya, mungkin chiasma, tetapi biarlah saya gunakan perkataan dalam bahasa English, chiasm. Nah, chiasm itu, C-H-I-A-S-M, diambil daripada satu huruf dalam bahasa Yunani, iaitu chi, C-H-I, chi, ataupun kai kalau ada orang yang suka mengatakannya begitu, ya. Dan chi ini ataupun kai adalah bentuk X begini, ya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar raja ini, susunan 7 gereja itu disusun macam dalam satu bentuk X. Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Susunan ini bermaksud begini. Apa yang tersusun pada tahap yang sama mempunyai persamaannya. Contohnya, Efesus dengan Laodikia berada dalam susunan aras yang sama, ya. Jadi Efesus dan Laodikia mempunyai ciri yang sama. Begitu juga dengan 2 gereja, Smyrna dengan Philadelphia. Kedua-duanya mempunyai persamaan, dan akhirnya Pergamus dan Sardis juga mempunyai persamaan. Dan Thyatira dengan sendirinya adalah pusatnya. Dan Thyatira juga mempunyai ciri yang sama seperti Pergamus dan Sardis. Jadi soalnya ialah apakah persamaan antara pasangan ataupun di antara kumpulan-kumpulan ini. Nah, persamaannya ialah begini. Kumpulan satu, iaitu gereja Efesus dan Laodikia, ialah jemaah yang menghadapi penderitaan semasa fasa akhir zaman yang nampaknya bersedia, tetapi sebenarnya tidak. Ya, nampaknya bersedia, tetapi sebenarnya tidak. Kemudian kumpulan 2 pula adalah Smyrna dan Philadelphia, jemaat itu yang nampaknya iaitu yang bersedia menghadapi penderitaan semasa fasa akhir zaman. Ya. Dan kumpulan yang ketiga, Pergamus, Sardis dan Thyatira, ialah jemaah yang tidak bersedia. Ya, mereka tidak bersedia menghadapi penderitaan semasa akhir zaman. Begitulah ciri-ciri yang sama untuk 3 kumpulan ini. Dan konteksnya ialah, adakah gereja dan kita juga bersiap sedia untuk menghadapi
penderitaan yang akan datang. Penderitaan yang besar apabila Tuhan Yesus akan datang. Gereja akan dianiaya. Gereja akan menghadapi kesusahan dan penderitaan yang sangat besar. Jadi, dengan ini kita teruskan dengan pertimbangan kita tentang 7 gereja. 7 gereja ini seperti yang saya telah tunjukkan dahulu. Ephesus yang saya kongsi dahulu, ada kepala tetapi tiada hati. Ya, kalau ingat tentang itu, mungkin tak ingat sudah. Tetapi itulah, Ephesus ada kepala tetapi tiada hati. Hatinya tak ada. Semua di dalam kepala sahaja. Smyrna pula dianiaya. Pergamus pula berkompromi. Thyatira berhati dua ataupun mendua hati. Sardis pula sudah mati. Philadelphia yang setia. Dan Laodikia itu adalah gereja yang suam-suam kuku. Jadi kita akan meneruskan pertimbangan kita tentang gereja Thyatira ini dengan mengikut susunan yang saya guna pakai dahulu, iaitu ada 6 perkara, iaitu alamat, ciri Kristus, kekuatan, kelemahan, perintah dan janji Kristus. Jadi inilah format yang kita akan guna pakai untuk pertimbangan kita tentang gereja Thyatira. Pertamanya, mari kita mula dengan mempertimbangkan tentang alamat. Alamat gereja, iaitu dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 18. Ya, kalau ada Alkitab, sila buka ataupun pasang dalam telefon dan ikut bersama-sama apabila saya membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan gereja Thyatira. Ayat 18 dalam bab 2. Kepada malaikat jemaah di Thyatira tulislah. Jadi alamatnya ialah gereja yang berada di Thyatira. Baik, kita lihat petahnya semula. Ya, Thyatira adalah terletak di sebelah timur satu bandar dipanggil Pergamus. Mengapakah kedua-dua ini penting? Iaitu apa kaitan di antara Pergamus dengan Thyatira? Pergamus adalah sebuah kota yang sangat besar, sangat mewah, sangat cantik dan sangat kaya. Dan gereja kota ini mempunyai penduduk yang hidup dengan mewah dan sangat terkenal. Satu pusat perniagaan. Tetapi oleh sebab kota itu sangat kaya, maka ia sering diserang oleh musuh-musuh yang ingin menawannya dan mencuri kekayaannya. Oleh sebab itu, Thyatira ialah satu kota yang telah dibina khususnya untuk melindungi Pergamus daripada musuh-musuh yang datang daripada timur. Oleh sebab itu, kedudukannya begitu. Thyatira itu adalah sebuah kota yang mengandungi askar-askar ataupun angkatan tentera yang banyak dan yang melindungi kota Pergamus. Oleh sebab itu, Thyatira dikenal sebagai kubu pertahanan kepada Pergamus yang kaya. Oleh sebab itu, Thyatira ini bukan sebuah gereja yang semewah, secantik, seagung. Ia hanya untuk tujuan mempertahankan kota Pergamus yang kaya sahaja. Selagi ia cukup untuk orang hidup, terutamanya askar-askar yang ditempatkan di situ, cukuplah. Ya. Jadi Thyatira ini adalah sebuah bandar komersial untuk menampung pasukan tentera. Dalam pada itu, maka tidak heran bahawa kuil-kuil banyak yang di sana. Ada kuil yang telah dibina ataupun bait yang dibina untuk dewa-dewa dan tuhan-tuhan untuk dipuja. Ya. Selain daripada itu, sebab ia adalah sebuah bandar komersial, berbagai jenis amalan yang tidak sihat telah diamalkan. Contohnya, rasuah. Kemudian
uh, uh, perbuatan pencabulan, ya, seksual yang tidak baik diamalkan, yang berkaitan dengan kuil-kuil ataupun baik itu, dan juga dengan perniagaan. Selain daripada itu, ya, ada banyak lagi yang tidak baik yang berlaku sebab ataupun tentera yang telah ditugaskan di situ. Ya, kegiatan-kegiatan ini yang memuja Tuhan-Tuhan yang lain dan juga perbuatan-perbuatan rasuah dan pencabulan ini sangat mencabar, terutamanya apabila penginjil-penginjil sampai di kota Tiatira ini. Tetapi walaupun keadaan yang begitu susah untuk ditembusi, namun begitu, penginjil-penginjil, kita tidak tahu siapa mereka, tetapi penginjil-penginjil itu berjaya menanam sebuah gereja. Dan bukan saja menanam, tetapi menumbuhkannya, ya, supaya ia menjadi sebuah gereja yang boleh dikirakan agak baik juga. Ya. Walaupun suasananya sangat pagan, tetapi namun begitu, gereja di Tiatira telah ditanam dan telah dimulakan dan ditumbuhkan. Mari kita teruskan pertimbangan kita dengan perkara yang kedua. Tadi ialah alamat, tetapi sekarang kita akan lihat ciri Kristus. Wahyu 2 ayat 18 berbunyi demikian. Dan bahagian B itu, inilah kata-kata daripada anak Allah, yang matanya menyala-nyala seperti api dan kakinya laksana gangsa digilap. Ada dua ciri di sini. Yang pertama dikatakan ialah mata Yesus, anak Allah, menyala-nyala seperti api. Biasanya di dalam Alkitab, kalau dikatakan api, itu ialah penghakiman. Itu melambangkan penghakiman dan permunian yang berlaku. Oleh sebab itu, mata Tuhan Yesus yang menyala itu melihat segala-gala hal. Dan Tuhan Yesus akan menjadi hakim pada akhirnya. Pada akhir zaman, selepas dia sudah datang, dia akan menghakimi seluruh dunia. Nah, itulah satu tanda dan sesuai untuk keadaan dan konteks untuk gereja Tiatira. Yang keduanya, dikatakan bahawa kaki Tuhan Yesus itu laksana gangsa digilap. Gangsa ini, ya, gangsa di dalam Alkitab ini biasanya, ya, menunjukkan bahawa dia penghakiman yang dibuat itu menunjukkan sesuatu yang Tuhan Yesus pasti akan lakukan. Jadi di mana ada gangsa, biasanya ada penghakiman. Matanya memurnikan, kakinya menunjukkan penghakiman. Ya, di dalam itu dikatakan bahawa kaki Tuhan Yesus itu dibuat oleh gangsa. Gangsa adalah satu logam yang sangat berat. Dan kalau kaki yang mengandungi gangsa ataupun dibuat daripada gangsa, ia akan sangat berat dan langkah demi langkah itu sudah tentu akan lambat. Oleh sebab itu, ia menunjukkan bahawa walaupun ada pemunian dan walaupun ada penghakiman, namun begitu, Yesus akan menghakimi dengan perlahan-lahan. Ini ada kaitan dengan 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9 berbunyi demikian. Tuhan bukanlah lengah menepati janji seperti sangkaan sesetengah orang, tetapi amat besar bersabar dengan kita, kerana dia tidak mahu seorang pun binasa, dan dia ingin semuanya bertaubat. Itulah hati Tuhan kita. Dia tidak mahu menghakimi dan menghukum, tetapi dia hendak menghakimi dan memaafkan dan mengampuni. Oleh sebab itu, dia bukan dengan cepat hendak menghakimi. Perlahan-lahan Tuhan Yesus datang. Dan kita masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sebab dia memperlahankan kedatangannya untuk memberi peluang untuk orang bertaubat. Begitulah Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu, kita sebagai jemaatnya mesti mulai daripada hari ini, pada masa ini, untuk memberitakan Injil kepada semua orang di sekeliling kita. Itulah cabaran kepada kita apabila kita lihat pada ciri Kristus yang mengandungi matanya yang menyala-nyala dan kakinya yang laksana gangsa. Ya, kita akan teruskan kepada bahagian yang ketiga yang berkaitan dengan kekuatan gereja Tiatira. Kita telah lihat alamatnya, ciri Kristus. Sekarang kita lihat pula apakah kekuatan gereja Tiatira ini. Wahyu bab 2 ayat 19. Aku tahu, Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketabahanmu. Aku juga tahu bahawa kamu sekarang lebih banyak berusaha daripada dahulu. Wah, kekuatan gereja Tiatira itu diperakui oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, perbuatan mereka. Itu sudah tentu perbuatan yang baik. Keduanya, kasih mereka. Kasih mereka kepada semua jemaat yang antara mereka dan kepada orang yang di luar gereja. Iman mereka yang ketiga yang disebut. Wah, perbuatan, kasih, iman mereka kepada Tuhan Yesus. Keempat, pelayanan mereka. Mereka bukan hanya pandai cakap saja, tetapi mereka juga melakukannya. Pelayanan mereka sangat ketara. Kelima ialah ketabahan. Walaupun dalam keadaan pagan itu yang susah, masih mereka setia dan tabah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam ialah perkembangan dan pertumbuhannya adalah ketara dan semakin banyak. Wah, kalau kita lihat ke enam kekuatan ini, sudah tentu kita akan fikir bahawa gereja Tiatira ini mesti sudah siap sedia untuk menghadapi penderitaan. Kan? Perbuatan mereka, kasih mereka, iman mereka, pelayanan mereka, ketabahan mereka, perkembangan dan pertumbuhan mereka. Sudah tentu mereka yang cukup kuat untuk menghadapi penderitaan dan pencobaan yang akan datang. Tetapi saudara-saudari, ya, tidak begitu. Tidak ada satu peribahasa mengatakan begini, berbunyi demikian. Kerana nilah setitik, rosak susu sebelangga. Ya, kerana nilah setitik, rosak susu sebelangga. Maksudnya kerana tindakan satu orang, akibatnya dirasai oleh semua orang dalam komuniti ataupun kumpulan itu. Dan masalah ataupun kelemahan yang sangat serius, saya mesti mengatakan ini dengan keras, iaitu satu masalah yang sangat serius berdasarkan satu orang di dalam gereja di Tiatira itu. Mari kita lihat apa kelemahan itu. Jadi kita masuk dalam bahagian yang keempat. Satu kelemahan gereja Tiatira. Satu sahaja. Tetapi ia adalah satu kelemahan yang cukup serius. Mari kita baca dalam ayat yang ke-20 dalam bab 2. Namun demikian, aku mencelamu, Tuhan Yesus mengatakan, kerana satu perkara. Kamu membenarkan perempuan bernama Izabel yang mengaku dirinya Nabiah Allah itu mengajar umatku. Dia mengajar dan menyesatkan perkataannya, ya, menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan pencabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Satu orang yang mempunyai ciri Nabiah bernama Izabel ini telah merosakkan dan menyesatkan hampir seluruh gereja itu. Saudara-saudari, siapakah Izabel ini? Apakah ciri-cirinya yang begitu menyesatkan kepada bukan sahaja gereja Tiatira, tetapi semasa wujudnya perempuan yang bernama Izabel ini? Mari kita kembali ke Perjanjian Lama untuk membongkar ataupun mengupas
apakah roh Jezebel ini? Dalam Jezebel ini adalah seorang watak yang di dalam Perjanjian Lama, iaitu isteri kepada Raja Israel yang bernama Ahab. Kita baca ini dalam 1 Raja-Raja 16:31. 1 Raja-Raja 16:31. Seolah-olah kehidupannya dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat, itu perkara yang ringan sahaja. Dia juga memperisteri Jezebel, anak Etbal, Raja Sidon, lalu pergi beribadat kepada Baal dan sujud menyembahnya. Saudara-saudari, Jezebel ini bukan orang Israel. Dia seorang putri Finosia. Ya, dan oleh sebab itu Ahab berkahwin, campur dengan secara rohani dengan perempuan ini. Dan inilah permulaan kesusahannya dan masalahnya. Saudara-saudari, kalau anda seorang lelaki atau seorang perempuan yang belum berkahwin, ingatlah, jangan kahwin campur secara spiritual ataupun rohani. Ya, tidak ada kebaikan yang akan datang daripada. Mari kita lihat apa yang berlaku apabila Raja Ahab kahwin campur secara rohani dengan perempuan Jezebel ini. Dalam 1 Raja-Raja 18:4. Pada waktu Jezebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan Obadjah, Obadjah membawa 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka dalam 2 kelompok di dalam gua, 50 orang dalam satu. Ya. Jadi saudara-saudari, apa yang kita lihat ialah ada berlaku satu pertembungan yang serius. Ya. Pertembungan itu berlaku di antara Jezebel dengan nabi-nabi Tuhan. Ya. Apakah pertembungan itu? Apa yang berlaku ialah satu konfrontasi telah berlaku apabila berlaku pertembungan antara Jezebel dengan nabi-nabi Tuhan. Dalam satu ayat dikatakan bahawa Jezebel telah merosakkan ataupun menyebabkan ahli-ahli di dalam Israel untuk menyembah berhala. Ya. Itulah yang berlaku, iaitu istrinya menyebabkan orang-orang Israel untuk beribadat kepada Baal. Kita baca ini dalam 1 Raja-Raja 16:31. 1 Raja-Raja 16:31. Dikatakan begini, seolah-olah kehidupannya dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat itu menyebabkan mereka beribadat kepada Baal dan sujud menyembahnya. Itulah, saudara-saudari, bahayanya kahwin campur dengan agama orang yang agamanya lain. Mereka mempengaruhi orang dari luar, dari agama lain, mempengaruhi orang itu, yaitu orang yang percaya. Saudara-saudari, ini adalah kerosakan yang berlaku di dalam satu gereja yang membenarkan seorang untuk mengajar ajarannya sesat yang tidak terkandung di dalam firman Tuhan. Maka kita dapati, ya, sememangnya itulah yang berlaku. Dan pertembungan berlaku di antara Jezebel dengan nabi-nabi Tuhan. Roh Jezebel ini, saudara-saudari, pandai memanipulasi dan mengawal orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar kepercayaan dan prinsip-prinsipnya. Ya, saudara-saudari, jagalah. Kalau ini berlaku, apa yang berlaku ialah hati seorang yang tulus dan percaya kepada Tuhan akan berpecah. Jadi katakan mendua hati kerana ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang salah
ajaran-ajarannya duniawi akan masuk dan menyesatkan seseorang itu. Saudara-saudari, ini adalah bahayanya. Jangan sekali, ya, jangan sekali kahwin dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Masalahnya ialah hati yang mendua. Kita membaca berkaitan dengan hati yang mendua ini dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga ke 8. Dalam Yakobus 2 ayat 2 hingga ke 8, ya. Mari kita lihat dalam Yakobus 2. Dikatakan begini. Jangan kasihi dunia ini. Bukan Yakobus 2 1 ayat 2 hingga 8. Dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pelbagai cubaan. Ya, memang cubaan akan datang dan kita mesti anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Mengapa? Kerana kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Pastikan bahawa ketabahanmu itu berterusan sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun. Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia harus berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Ya, inilah kebaikannya. Kalau kita bersiap sedia untuk menghadapi penderitaan, kita akan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ayat 6, akan tetapi apabila dia memohon, dia mesti beriman sepenuhnya. Hati mesti sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak harus ragu-ragu, kerana orang yang ragu-ragu itu umpama ombak laut yang terombang-ambing ditiup oleh angin. Orang seperti itu tidak boleh berharap untuk menerima apa-apa daripada Tuhan. Saudara-saudari, kalau hati mendua, jangan harap bantuan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh campur aduk. Ya, tak boleh campur aduk dengan mereka yang mempunyai menerima roh Jezebel ini. Dikatakan ayat 8, pendiriannya tidak tetap dan dia sentiasa teragak-agak melakukan sesuatu ataupun dia mendua hati. Saudara-saudari, mendua hati ini adalah satu perkara dalam kerohanian yang amat serius. Mengapa? Kalau kita mendua hati, kita boleh jatuh ke dalam dosa yang besar. Di dalam konteks kota Tiatira ini, apa yang terjadi ialah Jezebel ini, orang yang mempunyai roh Jezebel ini, menggoda jemaat-jemaat dengan perkara hal ini. Dia mengatakan, walaupun di dalam kota kita lihatkan pencabulan, tetapi tak mengapa, libatkan diri sahaja. Sebab itu ialah sebahagian daripada membuat perniagaan. Kalau kita tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang sudah diterima dan yang biasa di dalam perniagaan, untuk melibatkan diri dalam pencabulan, dalam berdoa kepada berhala, macam mana kita nak buat jalankan perniagaan? Ikut sahaja, tak apa, buat itu. Tetapi selepas sudah buat, balik ke gereja dan bersekutu. Tak ada apa, tak menjadi masalah. Itulah yang digoda oleh orang yang mempunyai roh Jezebel ini, menyebabkan orang mendua hati. Ya, saudara-saudari, ini perkara yang sangat serius. 1 Yohanes 2 ayat 15 ke 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 ke 17 mengatakan begini. Jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam dirinya. Segala yang ada di dunia ini, keinginan nafsu dan mata, serta segala keangkuhan hidup, bukanlah daripada Bapa, tetapi daripada dunia. Dunia dan segala hawa nafsu yang ada di dalamnya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal
selama-lamanya. Saudara-saudari, diberikan di sini dua perangkap duniawi yang menyebabkan mendua hati. Yang pertama ialah keinginan nafsu dan mata, iaitu hidup dengan memperhambakan kepada nafsu, iaitu sesuatu yang sangat berbahaya. Saudara-saudari, orang yang hidup mengikut hawa nafsu dan mata itu sangat dipengaruhi oleh deriahnya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikecapinya, ya, dirasainya. Oleh sebab itu, kalau kita hidup dengan itu tanpa menyedari bahawa ada satu alam rohani di mana Tuhan itu adalah roh, maka kita senang untuk dipincangkan daripada iman kita. Yakobus 4 pula mengatakan begini. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahawa sesiapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah? Ya, sesiapa yang ingin menjadi sahabat kepada dunia akan menjadi musuh Allah. Maksudnya ialah kalau kita mendua hati dan menjadi kawan kepada dunia dan amalan-amalannya, dan menerima amalan-amalan itu sebagai amalan sendiri, Tuhan akan menjadi musuh dan menentang kita. Itulah hebatnya. Ayat 4, bab 4 ayat 6 dan 7. Walaupun demikian, kasih kurnia yang dianugerahkan oleh Allah lebih kuat, maka tersurat dalam kitab suci, Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Oleh demikian, taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saudara-saudari, jelas amaran ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada gereja Tiatira. Jangan mendua hati, sebab kalau mendua hati, Allah akan menjadi musuhmu, Allah akan menentang kamu, dan keangkuhan itu. Sebab yang kedua itu ialah keangkuhan hidup, ya. Jadi hawa hidup melalui hawa nafsu dan mata dan segala keangkuhan hidup, itulah yang Tuhan akan menentang. Saudara-saudari, saya harap amaran ini sudah cukup jelas, ya. Amaran ini ialah jangan menjadi kawan kepada dunia. Jangan mendambakan apa yang di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dalam Keluaran ayat 20, ya, di mana diberikan 10 hukum itu ataupun 10 peraturan itu, dikatakan bahawa dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mendambakan rumah jiranmu, jangan ingini isteri jiranmu, hambanya baik, yang lelaki maupun yang perempuan, lembunya, keldainya, atau apa-apa pun yang dimiliki oleh sesamanya. Saudara-saudari, jangan mendambakan. Itu ialah dosa yang ke-10. Tetapi ia ada kaitan dengan amaran ataupun hukum yang pertama dan kedua, yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain selain aku. Jangan membuat patung ukiran untuk dirimu atau mewujudkan apa-apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Saudara-saudari, mendambakan itu ialah kita keluarkan, ya, kesetiaan kita dan pemujaan kita kepada Allah, dan kita memuja dunia. Kita telah berkompromi mendua hati, dan oleh sebab itu ia melanggar peraturan 1 dan 2. Itulah yang dikatakan juga dalam Efesus 5 ayat 3 dan 5. Tetapi perbuatan cabul dan segala kecemaran atau tamak haloba jangan disebut dalam kalanganmu, kerana demikianlah sepatutnya bagi orang saleh. Jauhi kekotoran, percakapan tidak berakal dan lawat jenaka lucah, kerana segala ini tidak wajar. Sebaliknya, eloklah kamu mengucapkan kata-kata kesyukuran, kerana kamu tahu bahawa orang yang berzina melakukan kecemaran atau tamak haloba yang sama dengan menyembah berhala,
tidak akan mewarisi kerajaan Kristus dan Allah. Dikatakan di sini bahawa orang yang tamak halobah adalah sama dengan penyembah berhala. Begitulah mendambakan yang mengingini benda-benda dunia ini sehingga Tuhan tidak penting lagi. Itulah akhirnya yang akan berlaku kepada mereka yang mendambakan. Jadi saudara-saudari, amarannya sangat serius. Ya, sangat-sangat serius. Perintah Tuhan Yesus yang bahagian yang kelima, ya, yang terkandung dalam Wahyu 2 ayat 21 hingga 25. Ya, dikatakan di sini ayat 21, aku telah memberinya peluang untuk bertaubat. Jadi, dengarlah dan bertaubat. Itu yang pertama. Keduanya, tetapi dia ingat untuk menghentikan perbuatannya yang cabul. Jadi, kalau sudah dengar amaran, hentikanlah apa yang merupakan perbuatan yang salah dan berdosa. Ketahuilah ayat 22, aku akan menghukumnya ke atas ranjang dan sakit terlantar, dan mereka yang berzina dengannya akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat, melainkan mereka bertaubat daripada perbuatan mereka dengannya. Aku juga akan merakut nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaat tahu bahawa akulah yang menyelami hati dan fikiran. Menyelami hati dan fikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan orang. Saudara-saudari, dua perkara, ya. Hati dan fikiran. Hati dan fikiran kita mesti bentuk, ya. Bila kita dengar amaran, kita mesti hentikan, bertaubat daripada buat dosa, kemudian memelihara hati dan fikiran kita. Dalam kata lain, kita mesti mengisi fikiran kita dengan firman Tuhan, dengan apa yang diajar di dalam firman Tuhan. Oleh itu, jangan pandang rendah membaca firman Tuhan ini, saudara-saudari. Kalau setiap hari kita tidak makan, kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, makanan rohani kita mesti baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita membentuk hati fikiran kita. Dan daripada fikiran mesti jatuh ke dalam hati kita, iaitu kita mesti mengamalkannya, menjadikannya sebahagian daripada hati kita. Saudara-saudari, itulah yang dikatakannya di dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudari, saya akan akhiri, ya. Mungkin ada satu bahagian terakhir, tapi itu pendek sahaja. Tapi saya ingin dengan cepat kita mempertimbangkan. Di dalam buku Ibrani ada lebih kurang 7, ya, 7 amaran yang telah diberikan. Dan sama seperti keadaan di gereja Tiatira, keadaannya ialah bersiap sedia untuk dianiaya, untuk menghadapi pencobaan dan penderitaan yang besar. Di dalamnya terkandung ayat ini. Dalam Ibrani, buku Ibrani 6:1. Dikatakan, dengan demikian marilah kita tinggalkan perancangan asas ajaran tentang Kristus dan terus beralih kepada kesempurnaan. Perkataan kesempurnaan bermaksud matang. Marilah kita jangan asyik fikir tentang perkara-perkara asas sahaja. Mari kita pergi ke kesempurnaan, menjadi matang. Saudara-saudari, sebagai jemaah di ACC, kita mesti menuju ke kesempurnaan, kematangan. Usahlah kita letakkan asas lagi. Kita baru habiskan sesi latihan untuk damai, projek damai, iaitu dalami asas iman. Perkara itu baik, tetapi selepas kita sudah melalui latihan projek damai ini, dalami asas iman, mari kita menuju ke kesempurnaan, ke kematangan, menjadi matang. Usahlah letak lagi asas lagi. Asas itu kita mesti pegang dan terus membina di atasnya, ya, daripada itu. Dan perkara ini sangat penting supaya kita diberi amaran ini, jangan murtad. Itulah mesejnya dalam buku Ibrani. Jangan murtad. Kalau kita mendua hati, kita mengalami gejala akan murtad. Jadi amaran 1, ya, ini cepat saja, ya. Ikut saja dan baca ayatnya bersama-sama nanti di rumah. Oleh itu, ya, Ibrani 2 ayat 1, amarannya ialah jangan hanyut.
Oleh itu, kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang telah kita dengar. Takut kita hanyut kelak. Ibrani 2 ayat 1. Kalau kita tidak melakukan apa yang perlu dan kita biar sahaja keadaan dan tidak buat apa-apa tentang kerohanian kita, kita akan hanyut. Maksudnya kalau kita hanyut ialah kapal yang sedang menuju ke satu arah. Akhirnya bila telah dihanyut oleh arus, ia tidak akan sampai ke sasarannya. Jadi marilah memberikan perhatian yang lebih kepada Yesus, iaitu jemputannya, dan jangan murtad. Ya, kalau tak sampai ke sasaran, ke destinasi, maksudnya kita murtad. Amaran kedua terkandung dalam Ibrani 4 ayat 1 hingga 3. Dengan demikian, oleh sebab janji untuk masuk ke dalam peristirahatannya tetap wujud, kita haruslah bimbang. Kalau ada di antaramu yang dikira tidak layak, astaga, itu maksudnya kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, tidak akan tergolong dalam mereka yang telah diselamatkan akhirnya. Ya, baca ayat Ibrani 4 ayat 1 hingga 3. Jemputannya ialah marilah semak sekiranya kita terlepas daripada istirahat Allah yang abadi. Ya, jadi amarannya sama. Jangan murtad sehingga kamu tidak mengalami istirahat Allah yang abadi itu. Amaran yang ketiga, Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Sepatutnya sekarang ini kamu sudah boleh mengajar, tetapi kamu masih perlu diajar lagi tentang asas-asas pertama firman Allah. Seolah-olahnya kamu masih perlu minum susu sahaja, belum boleh menerima makanan pejam. Orang yang hanya boleh minum susu itu tidak mahir dalam ajaran tentang perbenaran kerana dia masih bayi. Jadi jemputannya di sini amarannya ialah jangan cacat rohani. Saudara-saudari, kalau tak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi cacat rohani. Dan orang yang cacat rohani mungkin tidak akan sampai ke sasarannya juga. Marilah bertumbuh menuju ke arah kematangan, saudara-saudari. Ayat 6 dan ayat 46 dan ayat 1. Jadi amarannya sama. Jangan murtad, saudara-saudari. Amaran keempat, jangan menjauhi Allah. Oleh itu, saudara-saudara, dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 2 hingga 22. Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat maha suci melalui darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakannya untuk kita menerusi terai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi roh. Marilah, jadi jemputannya lah, mari mendekati Allah dengan penuh keyakinan. Itulah, jangan menjauhi Allah, mendekati Allah. Dan amarannya sama. Jangan murtad, saudara-saudari, mendekati Allah dan kita tidak akan murtad. Amaran kelima ialah jangan menanggung beban dan dosa sendiri. Oleh itu, dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga 2, oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita dan berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. Kita mesti menghabiskan perlumbaan kita. Kalau tak habis, maka tak sampailah ke sasaran dan hajat kita. Saudara-saudari, larilah. Jangan menanggung beban dan dosa sendiri. Maksudnya, kita jangan anggap bahawa kita pandai sangat, kita kuat sangat. Kita mesti bergantung kepada Tuhan dan berlari dan menghabiskan. Marilah mengarahkan mata kita kepada Yesus dan percayanya sahaja. Dan amarannya sama. Jangan murtad. Jangan keluar daripada perlumbaan hidup kita ini. Amaran yang keenam, jangan mengendahkan amaran tentang pengadilan dan hukuman oleh Allah. Dikatakan dalam Ibrani 12, 28 hingga 29. Oleh sebab kita menerima sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncang, biarlah kita mendapat kasih kurnia. Kerana dengannya kita dapat beribadat kepada Allah secara yang diredainya dengan penuh hormat dan takut akan Dia. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi, oleh sebab itu, mari kita mengamalkan hidup yang mendengar kepada amaran tentang pengadilan dan hukuman oleh Allah. Terimalah
penyelamatan oleh Allah dengan penuh hormat dan takut. Dan jangan murtad, saudara-saudari. Jangan murtad. Akhirnya amaran yang ketujuh, jangan beragama. Ibrani 13 ayat 9 dan 13 mengatakan begini, jangan terikut-ikut pelbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran yang benar. Tetapkan hati dengan kasih kurnia Allah, bukan dengan makanan yang tidak menguntungkan mereka yang asyik dengannya. Dengan demikian marilah kita pergi mendapatkannya di luar perkemahan dan menanggung celaan yang diderita ini. Saudara-saudari, jangan ikut cara-cara amalan beragama yang sia-sia. Ya, kita berharap kepada apa yang kita amalkan dalam agama, tapi kita mesti percaya sebenarnya kepada Tuhan Yesus. Marilah mendapatkan Yesus walaupun dalam penderitaan, dan jangan murtad. Jangan murtad, saudara-saudari. Hidup sebagai seorang musafir. Ibrani 11, 9 dan 10, 13 dan 16. Destinasi kita ialah kota Allah di bumi baru. Kita mesti hidup di dalam dunia ini sebagai seorang musafir. Benda-benda dunia tidak mesti menjadi pegangan dan keinginan kita. Sebab kita adalah orang asing dan musafir. Saudara-saudari, akhirnya janji Kristus yang keenam, ya, bahagian ke Wahyu 2:26 dan 29. Saya akan baca sahaja Wahyu 2:26 dan 29. Dan inilah harapan saya untuk kita semua di ECC dan untuk diri saya sendiri juga. Kepada yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, akan ku anugerahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi kerajaan dan meremukkan mereka seperti tembikar, seiring dengan kekuasaan yang telah ku terima daripada Bapa-Ku. Aku akan menganugerahi mereka bintang fajar. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Saudara-saudari, kita mesti dengar amaran supaya kita boleh sampai ke akhirnya. Jangan murtad, menerima, jangan mendua hati, tapi akhirnya pegang kepada janji Kristus bahawa kita akan dianugerahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa. Dan kita akan memiliki bintang fajar, yaitu Tuhan Yesus sendiri pada akhirnya. Mari kita bertekad di dalam hati untuk mendekati Allah, membaca firman-Nya, menuju ke kematangan. Bukan hanya selalu di ajaran asas, tapi akhirnya menjadi matang di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat menjadi orang yang dapat berkebolehan mengajar orang lain dan menuju semua ke kematangan. Saudara-saudari, saya harap firman Tuhan yang berkaitan dengan gereja Tiatira ini akan mendorong anda untuk lebih berhajat untuk membaca firman Tuhan, untuk mendalami asas iman dan melangkauinya dengan membina atas asas iman ini. Kalau belum dilatih, latihkan diri, ya. Cari di mana kita boleh menjadi matang, baca buku-buku, mencari hal-hal tentang Allah, menjadikan itu satu priority, ya, satu keutamaan dalam kehidupan kita. Dan saya harap itu akan menjadi satu kenyataan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengucapkan syukur bahawa Engkau telah memberi amaran yang cukup jelas kepada gereja Tiatira ini. Dan ia adalah satu amaran kepada kami semua juga, ya. Tetapi saya berdoa bahawa kami akhirnya akan menjadi orang yang akan bersiap sedia untuk menghadapi kesusahan, penderitaan dan penganiayaan yang pasti akan datang kepada gerejamu. Biarlah kami dibina atas iman yang teguh dan iman yang kukuh, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan berkati anda dan jaga kita seperti kita jaga orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bye.